Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Ustazah harap murid-murid semua dalam keadaan sihat dan ceria serta masih bersemangat untuk meneruskan kelas kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, pada hari ini Ustazah akan mengajar menggunakan buku teks iaitu Bahasa Melayu Tahun 5. Hari ini kita akan belajar tema 1 Kemasyarakatan, Unit 1 Masyarakat Penyayang dalam tajuk kecil Rakan Taman. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat kemahiran yang kita akan belajar hari ini ialah kemahiran mendengar dan bertutur. Standard kandungan pula standard 1.1.1 iaitu mendengar, mengecam sebutan dan menyebut semula ujaran dalam situasi formal. Objektif pembelajaran pula ialah pada akhir pembelajaran murid akan dapat mendengar, mengecam sebutan dan menyebut sesuatu yang diujarkan semula dalam situasi formal secara individu berdasarkan bahan rangsangan. Bermakna murid-murid mendengar apa yang ustazah baca, mengecam sebutan perkataan yang ustazah sebutkan dan menyebut semula apa yang ustazah baca secara formal berdasarkan bahan rangsangan. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat perbandingan antara bahasa formal dan bahasa tidak formal. Bagi bahasa formal ialah bahasa yang digunakan dalam situasi formal atau rasmi, seperti majlis atau upacara rasmi seperti mesyuarat, seminar, pendidikan dan pentadbiran. Manakala bahasa tidak formal pula ialah bahasa yang digunakan dalam situasi yang tidak rasmi, seperti perbualan harian, pergaulan dengan rakan dan perhubungan antara ahli keluarga. Bagi bahasa formal, contohnya adalah seperti bahasa istana dan juga bahasa baku. Manakala bahasa tidak formal contohnya ialah bahasa Selangor, bahasa Basahan, bahasa pasar dan juga dialek. Bahasa Selangor ni adalah bahasa yang digunakan oleh orang-orang ataupun anak-anak muda sekarang yang hanya mereka sahaja faham. Bahasa pasar adalah bahasa yang tidak ada tata bahasa. Macam yang kita guna sekarang, macam yang kamu guna bercakap dengan kawan-kawan, itu adalah bahasa pasar. Dialek ni adalah dialek sama ada negeri Kedah, negeri Perak, negeri Kelantan yang mana ada dialek yang tertentu. Bahasa formal juga dikenali sebagai bahasa terkawal, di mana bahasa terkawal itu adalah bentuk bahasa yang mementingkan aspek-aspek peraturan bahasa seperti tata bahasa dan kosakata. Manakala bahasa tidak formal pula dikenali sebagai bahasa bebas, iaitu bahasa yang tidak mementingkan peraturan bahasa serta pilihan kosakatanya tidak tepat dan bercampur aduk. Macam bahasa yang kamu guna cakap dengan kawan-kawan, tak adalah kamu guna bahasa formal, tetapi bahasa yang tidak formal yang kamu gunakan masih beradab dan masih menjaga tata susila. Tapi kalau bahasa formal memang kaya dengan budi bahasa dan juga beradab. Baiklah murid-murid, seterusnya ialah tips untuk memberi respon. Okay, kita lihat yang pertama. Fahami kehendak soalan dengan baik dan betul. Maknanya jika murid-murid nak memberi respon, pastikan murid-murid faham ya, soalan yang diberi. Okay, yang kedua, kenal pasti kata tanya. Iaitu ada 5 kata tanya yang biasa, iaitu siapa merujuk kepada orang, di mana merujuk kepada tempat, bila merujuk kepada masa,
apa merujuk kepada benda, mengapa merujuk kepada sebab. Yang ketiga, murid-murid perlu kenal pasti kata kunci yang terdapat dalam soalan. Okey, yang keempat, rujuk bahan rangsangan yang diberikan untuk mengenal pasti respon yang sesuai untuk diberi. Dan yang terakhir ialah jawapan yang murid-murid tulis mestilah menggunakan ayat yang lengkap, iaitu dengan ejaan yang betul. Ya. Okey, ini adalah cara ataupun tips untuk memberi respon yang baik. Baiklah murid-murid. Sekarang, buka buku teks, buka surat 2, iaitu tajuk Rakan Taman. Mari kita baca bersama-sama. Situasi 1. Encik Nazri, bapa Afifi, sedang menghadiri mesyuarat penubuhan Rakan Taman Seri Damai. Penubuhan rakan taman adalah untuk mengeratkan jalinan kerjasama dalam kalangan penduduk. Pelbagai aktiviti kemasyarakatan akan kita laksanakan seperti program Bank Rezeki Bergerak dan projek Alam Hijau. Aktiviti ini bagi meningkatkan kemajuan penduduk di Taman Seri Damai. Adakah semua anggota bersetuju dengan penubuhan rakan taman ini? Ya, kami bersetuju. Saya akan memuat naik iklan pendek penubuhan rakan taman dalam laman Facebook Taman Seri Damai. Baiklah murid-murid, soalan Ustazah, situasi pertama ini adakah situasi formal ataupun situasi tidak formal? Ya, ini adalah situasi formal, di mana ini ialah mesyuarat penubuhan rakan taman Seri Damai. Jadi ini adalah ahli jawatan kuasa bagi mesyuarat tersebut. Okey. Sekarang kita lihat pula situasi yang kedua. Baik murid-murid, ini adalah situasi yang kedua. Ini adalah perbualan antara 3 sahabat. Ya, iaitu Afifi, Kaijun dan juga Dinesh. Baiklah, mari kita lihat apa yang mereka bualkan. Jawatan kuasa Taman Seri Damai akan menubuhkan rakan taman untuk mengeratkan hubungan masyarakat taman. Aktiviti yang akan dilaksanakan seperti program Bank Rezeki Bergerak dan projek Alam Hijau. Dinesh minta sebutkan tujuan penubuhan rakan taman semula. Jadi, apa yang Dinesh jawab? Dinesh jawab, tujuan penubuhan rakan taman Seri Damai adalah untuk mengeratkan hubungan masyarakat taman melalui penganjuran pelbagai aktiviti. Baiklah, dekat mana kita dapat jawapan ni? Ya, jawapan ini kita dapat pada situasi yang pertama tadi. Jadi, secara tidak langsung, situasi kedua ini adalah situasi tidak formal kerana ini merupakan perbualan antara rakan. Baiklah murid-murid, sebelum Ustazah akhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita lihat nilai murni yang terdapat dalam pembelajaran kita pada hari ini. Tajuk kita pada hari ini ialah Rakan Taman. Jadi, dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, Allah berfirman, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dalam teks yang kita baca tadi, iaitu Rakan Taman, ia penubuhan untuk melaksanakan pelbagai aktiviti kemasyarakatan. Tujuannya untuk apa?
Tujuannya adalah untuk mengeratkan jalinan kerjasama dalam kalangan penduduk serta untuk mengeratkan hubungan antara masyarakat. Jadi kita tengok nilai murni yang terdapat dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama ialah nilai kasih sayang antara kaum. Ya, seperti yang kamu tahu, dalam komuniti kita sama ada komuniti tempat tinggal, ya, ada pelbagai kaum. Ada Melayu, ada Cina, ada India. Jadi kita dapat mengeratkan kasih sayang kita dengan pelbagai program yang diadakan. Okey, yang kedua, tolong menolong. Tolong menolong ni bukan dalam adik-beradik saja. Dia juga dalam dengan kawan-kawan, dengan jiran. Jadi kita kena berbuat baik supaya nanti kalau kita susah, ramai yang nak tolong. Baiklah, itu saja murid-murid untuk pelajaran kita pada hari ini. Jadi, murid-murid siapkan tugasan yang Ustazah sediakan dalam modul yang Ustazah beri. Jadi nanti modul tersebut akan dihantar pada Ustazah. Dan jangan lupa modul tersebut mesti lekat dalam buku yang Ustazah dah beritahu. Okey, iaitu buku Reflesia. Okay, sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.